Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa khabar kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah, mudah-mudahan Allah kurniakan jalan penyelesaian, yang ada urusan mudah-mudahan dipermudahkan. Alhamdulillah, seperti biasa jangan lupa di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal, dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, pada hari ini kita nak bicarakan tentang salah seorang susuk tubuh yang hebat, iaitu Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi, bersama dengan guru kita tak lain tak bukan iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, saya jealous tengok baju Ustaz. Oh. Berbunga-bunga. Ustaz Amin mat bunga. Kita panggil. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Pada anda sedang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan anda yang menonton menerusi Facebook jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Baiklah, tanpa buang masa, mungkin Ustaz boleh ceritakan dahulu siapakah sebenarnya Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi ni Ustaz. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, dai, tuan moderator, seterusnya kepada penerbit, kepada guru bertugas dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni, sekali lagi kita berada dalam Tanyalah Ustaz dalam sirah. Kita kenal susuk tubuh para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda, supaya bila kita bicara mengenai mereka, yang penting sekali kita ambil istifadah ataupun pengajaran ataupun kebaikan-kebaikan ataupun etibar-etibar, kerana dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa ashabikan nujum, bahawa sahabat-sahabat aku ni adalah seperti bintang-bintang, bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana yang kamu ingin untuk ambil petunjuk, maka kamu akan diberi petunjuk. Maknanya satu contoh tubuh yang susuk tubuh yang baik, yang bagus untuk kita contohi. Okey. Sebagai permulaan, sebelum kita pergi kepada Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi ini, kita tengok dulu apakah yang dikatakan sahabat. Sahabat Nabi SAW. Jadi maknanya para Nabi ni, para Anbiya alaihi wassalatu wassalam ni, dia ada orang-orang, maknanya sahabat-sahabat dia. Kalau anda kata sahabat Nabi Isa AS, dia panggil Hawariyin. Hawariyin. Jadi saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pernah bertemu ataupun pernah pergi dengan sahabat Nabi Isa AS, iaitu satu orang sahabat Nabi Isa AS. Ketika Nabi Isa AS selesai diangkat ke langit, maka satu orang sahabatnya itu berdakwah kalau sekarang di Cyprus lah. Di Cyprus, berada di sana. Kalau ulama Islam pergi ke sana, mereka akan sedekahkan Fatihah kepada sahabat Nabi Isa, iaitu Barnaba, berada di Famagusta, Cyprus. Jadi maknanya kalau anda kata sahabat atau kawan-kawan ataupun orang yang bersama dengan Nabi Isa, dia panggil Hawariyin. Bagi Rasulullah SAW, okey, siapa yang pernah bertemu Nabi SAW, kemudian dia Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, dia dikira atau disebut sebagai sahabat.
Jadi ini istilah sahabat Nabi SAW. Siapa pernah bertemu Nabi SAW, kemudian dia Islam, kemudian dia meninggal dalam Islam, maka itulah sahabat. Jadi ada juga orang yang hidup sezaman Nabi SAW, tapi tak pernah jumpa Nabi SAW, maka dia bukan sahabat. Maka dia jadi golongan kedua ni dipanggil tabi'in. Tabi'in ni maknanya orang yang pernah jumpa sahabat pula. Jadi maknanya orang yang pernah jumpa sahabat, tak pernah jumpa Nabi, dia Islam dan meninggal dalam Islam, dipanggil tabi'in. Ini satu istilah yang mungkin kalau kita nak refresh balik. Betul, contoh macam ada satu tokoh yang cukup hebat, maknanya terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Iaitu satu orang, maknanya Uwais Al-Qarni. Kalau kita biasa dengar nama dia Uwais Al-Qarni, orang yang sangat hebat, sangat maknanya berusaha banyak kali nak jumpa Nabi SAW. Tapi sampai ke Madinah, Nabi tak ada kebetulannya. Nabi pergi ke maknanya pergi keluar daripada Madinah, pergi berperang. Makamnya berada di Yaman. Uwais Al-Qarni. Ada satu tokoh cukup hebat. InsyaAllah kita satu hari nanti kita boleh bincang mengenai Uwais Al-Qarni. Okey. Jadi mana sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi SAW di Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Okey, kalau tabi'in ni dia tak pernah jumpa Nabi tapi dia pernah jumpa sahabat. Jadi kalau hari ini kita bincang mengenai Abu Tufail Amir bin Wathilah, maknanya dia adalah satu orang sahabat yang terakhir meninggal. Maknanya siapa-siapa yang pernah jumpa dia dipanggil tabi'in. Maksudnya walaupun dia orang terakhir maknanya meninggal, siapa pernah jumpa dia status panggil tabi'in. Okey. Orang yang tak pernah jumpa sahabat, pernah jumpa tabi'in dipanggil tabi'in. Maknanya tabi'in ni istilah orang yang maknanya tak jumpa Rasulullah SAW, tak sempat jumpa sahabat tapi sempat jumpa tabi'in. Maka dipanggil sebagai tabi'in. Okey. Golongan sahabat, tabi'in, tabi'in, inilah dipanggil sebagai salafus soleh. Maknanya golongan orang-orang soleh yang terdahulu. Ada sekitar 300 tahun daripada Nabi SAW. Itu adalah golongan ataupun maknanya generasi-generasi yang hebat, yang mana yang soleh. Itu dipanggil tabi'in dengan sahabat. Okey. Kemudian Nabi SAW ada bercerita lagi mengenai satu golongan lagi. Dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Dia beriman dengan Nabi SAW dan mempunyai kecintaan yang sangat-sangat mendalam kepada Nabi SAW. Berpegang dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkannya, maknanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Nabi SAW menyebut golongan ini adalah ikhwanku. Jadi istilah ikhwan pula adalah Nabi sebut maknanya golongan kita lah maknanya golongan yang kita tak pernah jumpa Nabi SAW. Kita bukan golongan tabi'in, kita bukan golongan tabi'in, tapi Nabi kata, aku rindu dengan satu golongan orang yang maknanya tak pernah jumpa aku tapi sangat berpegang dengan apa yang aku sampaikan, sangat mencintai aku. Maka sahabat bertanya, adakah mereka sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Maka Nabi kata tidak, mereka ikhwan aku. Jadi istilah ikhwan ni pula adalah satu istilah orang yang tak pernah jumpa Nabi, mana kita lah kan. Tapi hati tu rasa cinta, sayang, maknanya ingin bertemu Nabi SAW, kena berpegang dengan apa yang Nabi sebut, berpegang apa yang Nabi cakap, maka itu dipanggil golongan ikhwan. Okey. Tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. So, kita pergi kepada nama sahabat ini. Apa nama sahabat ni? Huwa Abu Tufail. Okey. Abu Tufail ni dipanggil dia punya gelaran. Biasanya orang Arab dia akan nisbahkan nama dia dengan anak sulung dia. Anak sulung dia. Contoh, anak sulung biasanya lelaki, ada juga perempuan. Contoh kalau kita tengok macam Abu Tufail, maknanya dia ada satu orang anak namanya Tufail. Okey. Kalau kita tahu Abu Bakar, contohnya kan. Abu Bakar tu bukan nama dia. Nama Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi Abu Bakar tu bapa kepada satu maknanya bapa kepada satu orang anak dara. Bikrun tu anak dara, merujuk kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Jadi maknanya Abu Tufail, siapakah dia? Abu Tufail nama dia Amir bin Wathilah. Okey? Bin Abdullah bin Umair Al-Laythi. Jadi maknanya Abu Tufail ni satu orang sahabat, maknanya sahabat kecil kita panggil. Dia lahir pada ketika Nabi SAW tahun Nabi perang Uhud.
Perang Uhud ni berlaku pada tahun 3 Hijrah. So 3 Hijrah, jadi dia lahir pada Nabi SAW ketika itu Perang Uhud. Okey, Perang Uhud ni satu perang yang sangat agak besar juga. Ketika itu 1,000 orang daripada orang Islam lawan dengan 3,000 orang. Maknanya maknanya dan ketika perang Uhud itu Nabi SAW mengalami satu kecederaan yang agak berat juga. Sebab perang Uhud, kalau ulama kita tak pergi Madinah Ustaz. Betul, Ustaz. Kita pergi Madinah hari ni. Mudah-mudahan dapat pergi Ustaz. Amin. Tahun depan. Okey, so kalau kita pergi Madinah, biasanya tempat yang wajib kita ziarah adalah kawasan peperangan Uhud. Ya, betul. Okey. Kita jalan, nanti kita bas akan berhenti sampai sama-sama kita ingat kan. Kemudian kita akan ada satu bukit kecil. Bukit kecil tu bukan bukit Uhud tau. Dia bukit Jabal Rumat dipanggil. Jabal Pemanah. Tempat Nabi SAW meletakkan para pemanah dia. Di situ Bukit Uhud tu berada, kalau kita berdiri kat Bukit Uhud, kalau cuba kita bayangkan kan. Kemudian kita duduk di hadapan, yang depan tu makam para syuhada. Makam para syuhada. So Jabal Uhud tu yang sebelah kanan. Sepanjang dia lebih kurang 7 km Jabal Uhud tu. Okey. Jadi kalau hari ni katakan kita berhadapan dengan makam syuhada depan begini, katakan kalau kita ambil maknanya jam tu pukul 12. 12, okey, pukul 1, pukul 2. Mana ke sana kan? Pukul 2, kita tengok di sana, kita akan nampak satu gua. Satu gua. Gua tu kecil saja, gua tu tempat Nabi SAW bertahan ketika dahulu hara. Maka para sahabat semua pergi ke arah gua tu bersama Nabi SAW, dan dalam keadaan Nabi SAW agak cedera dan agak berat juga. Orang kafir cuba asak juga, tapi sebab gua tu macam lingkungan macam itu. Jadi orang kafir tak bari nak dekat. Sebab dekat kena panah balik. Jadi maksudnya kalau kita berada di Jabal Rumat, maksudnya berhadapan ke Jabal Uhud, kita pergi ke pukul 2, situ nanti kita akan nampak satu gua kecil je. Biasanya maknanya kalau kita pergi Mekah, orang tak bawa ke sana kan, sebab memang macam penjaga-penjaga di sana tak mahu orang pergi ke sana. Kadang-kadang ada orang pergi ke sana, dia buat benda-benda yang khurafat. Ya, betul Ustaz. Buat pemujaan dan sebagainya. Sebab tu dijaga agak ketat jugalah. Biasanya kita akan pergi ke Jabal Rumat saja. Jadi ketika peperangan Uhud itu, maka tahun itulah tahun kelahiran Abu Tufail Amir bin Wathilah ini. Jadi itu mana sedikit sebagai mukadimah dia lah. Sebagai Abu Tufail tu. Jadi ada beberapa golongan yang telah Ustaz jelaskan kepada kita. Yang pertama iaitu sahabat Ustaz. Sahabat bertemu dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang kedua tabi'in, orang yang pernah jumpa dengan para sahabat. Yang ketiga tabi'in, iaitu orang yang jumpa tabi'in. Dan yang keempat ikhwan kita semua, mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ataupun Ustaz Mak Bunga. Saya panggil pagi ni Ustaz. Maaf Ustaz, jangan marah Ustaz. Jadi kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik sirah berkenaan Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Jadi kita dah tahu dah yang Abu Tufail merupakan sahabat, iaitu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada kita ciri-ciri Abu Tufail ni Ustaz. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Dalam kitab Sirul Alamun Nubala, iaitu satu kitab banyak dijilid dia, kisah-kisah tokoh-tokoh hebat, termasuk para sahabat yang diceritakan di situ, ada menyebut 5 ciri-ciri Abu Tufail ni, orang yang terakhir yang maknanya daripada generasi sahabat yang meninggal. Maksudnya apakah ciri-ciri dia? Ada 5 ciri-ciri dia. Pertama sekali dipanggil thiqah fima yanqulhu. Maknanya dia ni cukup berhati-hati dalam bercakap. Percakapan dia sebenarnya belajar mengenai susuk tubuh sahabat ni, satu benda yang kita nak belajar adalah sahabat ni dia tak mudah-mudah untuk bercakap, sebab perkataan kita ni akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat sebenarnya. Sebab tu hari ni kadang-kadang saya tengok orang bercakap kan. Sekarang ni di media sosial dan sebagainya, kita takut daripada sudah apa tau. Macam seolah-olah tak rasa tanggungjawab perkataan yang dikeluarkan itu. Jadi maknanya yang pertama sekali thiqah fima yanquluhu, maknanya dia cukup hati-hati dan bercakap.
Dan kalau dia bercakap tu, cakapnya adalah cakap yang penting-penting. Maksudnya taklah suka nak bergosip ke apa ke kan. Ada antara ciri para sahabat golongan yang memang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang dapat gelaran ridwanullahi alaihim wa arda, mana radhiyallahu anhu wa arda. Allah redha pada mereka dan mereka juga sangat sayang dan redha pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sadiqan. Sadiqan ni maknanya benar dari sudut iman dia, benar dari sudut perkataan dia, benar dari sudut perbuatan dia. Okey, so maksudnya kita ni kadang-kadang ada yang kita cakap dengan apa yang kita buat tu tak selari. Betul, Ustaz. Para sahabat tu tidak. Apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat tu selari. Ni antara ciri-ciri yang boleh kita nak usahakan. Sebab apa? Kadang-kadang apabila kita punya gelung, macam maknanya gelung kita, kalau cuba bayangkan kalau kita sebagai gelung, apa yang kita cakap, kemudian apa yang kita buat tak selari, kita akan stres sebenarnya. Betul. Kan? So sebab kita berlawan diri sendiri. Kalau gelung tu kita rapatkan, apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat tu adalah selari, kita akan lebih tenang lagi. Kan? Jadi maksudnya sadiqan, itu antara ciri-ciri dia. Yang ketiga, aliman. Orang sangat suka alim, suka cintakan ilmu. Sebab tu benda-benda ilmu ni benda-benda yang memang alhamdulillah, tahniah dan syabas pada ibu-ibu, kakak, tuan-tuan yang duduk dalam tajalah ustaz pada pagi ini sebab sebenarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Betul. Makin kita belajar, makin kita akan rasa, ya Allah, luasnya ilmu Kau ya Allah. Orang yang mengepak ni biasanya orang yang dia cukup dia belajar, dia berhenti situ. Jadi dia rasa dah alim. Dia kata orang sana tak betul, orang sini tak betul kan. Menghukum orang. Menghukum orang. Sebab orang ahli ilmu ni dia lebih tenang, lebih berhati-hati. Sebab dia tahu, banyak lagi benda dia tak tahu. Okey, kemudian yang keempat, syairan. Syairan ni bahasanya cantik, ahli syair. Bahasanya cantik maksudnya pertuturannya itu bukan saja dijaga, tapi cantik bahasa dia. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara macam benda yang boleh memukau orang tapi dia bukan sihir adalah kata-kata. So kalau kita memperelokkan kata-kata kita, orang jadi suka. Betul. Sihir ni kan orang jadi suka tapi orang tak sedar. Maknanya benda yang macam sihir kita panggil tapi tidak, bukan sihir tapi orang jadi suka. Masa orang jadi suka, tak payahlah pakai tong sini lah apa nama tangkal untuk orang suka kan. Adalah perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik, lisan yang baik ini adalah benda yang sangat digalakkan Nabi SAW. Okey. Kemudian yang kelima dia farisan. Farisan ni ahli berkuda. Kita nak cerita sikit mengenai kuda. Kuda ni benda yang sunnah. Maknanya kita belajar berkuda tu, dan kuda ni bukan senang tau. Okey, siapa-siapa yang biasa kita belajar berkuda kan kat luar sana kan. Susah. Sebab dia tak ada pemegang. Kalau kita naik motor kan, kita ada pemegang kita. Contohnya kalau dia kata nak tergolek ke apa semua, kita boleh berpaut kepada handle kita. Kan? Kuda ni tak ada apa-apa, tali macam tu. Jadi kalau badan kita tak balance, memang jatuhlah. Okey, so dia ahli kuda, dan belajar berkuda ni dia satu benda sunnah untuk kesihatan, attitude satu. Lepas tu kuda ni setiap kuda berbeza. Kan? Dan kita banyaklah jenis-jenis kuda, tapi kuda Arab ni pula Ustaz dan tuan-tuan sekalian kuda Arab ni satu Allah SWT ciptakan. Dia punya endurance memang jauh Kuda selain Arab, maksudnya dia boleh laju tapi 5 km, 10 km semput. Kan? Kuda Arab ni yang orang buat endurance kat Malaysia pun banyak kan. Maknanya pergi sampai 100 km lebih, itu namanya kuda Arab. Dan ciri-ciri kuda Arab ni, sebab dia ada tulang belakang dia kurang satu. Jadi dia kalau berjalan, ekor dia naik. Jadi macam pick up Ustaz. Dulu ekor dia naik. Cuma kalau naik kuda Arab satu benda, dia mudah terkejut. Maksudnya nampak motor ke nampak burung, dia mudah terkejut macam tu. Cuma kelebihan terkejut ni satu benda lah. Kalau orang bawa pergi perang, datang anak panah, datang lembing, datang sebagainya, bukan tuan kuda yang yang mengelak, dia sendiri boleh mengelak. Itu kelebihan kuda Arab. Kuda Arab saja dia memang mudah, kalau kita panggil mudah terkejut lah. Nampak tu benda dia mudah terkejut macam tu. Tapi sebenarnya bagus dia adalah kalau dulu orang buat perang, panah ke apa, dia sendiri akan mengelak. Cuma masalah dia, kalau balancing kita tak betul, dia mengelak, kita lah tergolek. Betul. Sebab itulah sunnah belajar kuda dalam hadis Nabi SAW, bahawa kuda ni di umur-umurnya ada keberkatan sampai pada hari kiamat. So 5 ciri-ciri Abu Tufail ni, maknanya dia adalah thiqah,
alim, kemudian dia apa nama syair, sadiq dan juga faris. Maknanya ahli berkuda, orang alim, orang yang apa nama orang yang benar perkataan dia, cantik dia punya bahasa dia, dan juga maknanya boleh dipercayai, siqah. Ini antara ciri-ciri ciri-ciri apa sahabat Abu Tufail yang disebut maknanya dalam kitab Sirah Alamun Nubala ni. Baik. Jadi itu antara 5 ciri yang boleh kita sama-sama letak dalam kehidupan kita sebagai panduan. Baik Ustaz, orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak kenal lebih dalam siapakah Abu Tufail ni. Mungkin Ustaz boleh cerita bila beliau lahir, bila beliau wafat. Ustaz, silakan. Okey, jom kita tengok dekat kita punya apa nama? Kita punya bantuan mengajar. Bot kita. Okey. Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Okey, lahir pada tahun 3 Hijrah. Saya dah sebut tadi. Kalau Masihinya bila 625 Masihi Rasulullah SAW wafat maknanya Rasulullah SAW berhijrah 622 Masihi. Ini sudut Masihi dia. So jadi maknanya ketika tu dalam peperangan Uhud lah. Okey, wafat bila? Wafat pada 110 Hijrah di Mekah. Jadi maknanya Abu Tufail ni ketika Rasulullah SAW wafat, dia suka nak bersama dengan keluarga Nabi SAW. Sebab itu dia sangat rapat dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sebab maknanya dia sahabat kecil, dia sempat sedar. Sebab kita budak kecil kan, kita sempat sedar ni maknanya kita sempat ingat. Jadi ingatan dia pada Nabi SAW adalah ketika peperangan, ketika Haji Wida. Mana Haji Wida 1,400 orang sahabat yang bersama-sama Nabi SAW berjalan daripada Mekah, berjalan daripada Madinah pergi ke Mekah, jalan kaki tau, 400 km. Antaranya anak kecil ini, iaitu Abu Tufail. Jadi maknanya dia sempat bersama Nabi SAW selama 8 tahun. Jadi maknanya ketika Rasulullah wafat, dia jadi sebagai macam anak angkat lah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, dan dia pergi ke Iraq. So ketika Sayyidina Ali wafat pada tahun 38 Hijrah, maka dia balik ke Mekah, duduk di Mekah dan meninggal di sana. Okey. Gelaran Abu Tufail dan sahabat yang paling panjang umur. Maksudnya paling panjang umur ni apa? Allah kurniakan kepada dia, dan dia adalah satu orang sahabat yang sempat mendidik ramai orang. Mana orang yang dididik itu dipanggil tabi'in, orang soleh lah. Jadi maksudnya untungnya keberadaan dia tu menyebabkan ramai orang ada manfaat yang dapat. Contoh tadilah, dia adalah faris, ahli kuda. Macam mana dia boleh mewawarkan atau mengajar orang berkuda lagi. Alim, mendidik orang lagi, sadiq, maknanya perkataannya benar, siqah, boleh dipercayai perkataan dia. Dan kemudian dia menjadi rujukan tabi'in. Okey. Abu Tufail ni oleh kerana dia anak kecil, jadi dia tidak sempat ataupun maknanya banyak meriwayatkan hadis direct daripada Nabi SAW sebab dia anak kecil. Tapi Abu Tufail ini banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat lain. Contohnya daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Muaz bin Jabal dan Sayyidina Ali karamallahu wajah sendiri. Maksudnya sebab dia sahabat kecil, jadi banyak dia bergaul dengan para sahabat yang lain, terutama Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi rujukan tabi'in. So maksudnya dia oleh kerana dia sahabat, seorang yang pernah bertemu dia Islam dan meninggalkan Islam, dia panggil tabi'in. Ini antara nama-nama besar tabi'in, Habib bin Abi Thabit, Abu Zubair Al-Maki, Az-Zukhri dan sebagainya lah. Ini sebagai maksudnya siapakah susuk tubuh. Maksudnya Abu Tufail ini Wakila inna Abu Tufail kana hamil Rayatul Mukhtar. Ketika di Iraq, mana bersama Nabi SAW, bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, dia adalah orang yang akan memegang panji-panji special, panji-panji terpilih. Jadi maknanya dulu formasi peperangan dulu, dia ada kuda batu dia faris. Jadi maknanya kuda ni dia akan pergi ke depan dulu, dia akan kucak-kacirkan daripada dalam. Itu tugas berkuda lah. Kemudian barulah tentera pejalan kaki ini akan mara ke depan. So macam kuda dia akan pergi depan sebab dia adalah faris, dia selalu ke depan dan dia memegang Rayatul Mukhtar, maknanya panji-panji terpilih sebagai pasukan berkuda yang akan ke depan. Itu maknanya sedikit mengenai Abu Tufail.
Baik, Ustaz, kita ada soalan pertama pagi ni dari sahabat kita Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah nama Tufail bin Amru nama sebenarnya dan berasal dari satu daerah di pedalaman yang bernama Ad-Dausi? Bagaimana kisah pertemuan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adakah benar beliau ini takut untuk mendengar kuliah syarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih kepada Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey, jadi ingatan pertama Abu Tufail bersama Nabi SAW adalah ketika Haji Wida. Maknanya dia taklah kita sebut sebagai takut, tapi budak-budak kan. Maksudnya kecil duduk kat belakang betul itu kan. Jadi itu yang ketika dia kata aku ingat aku bersama Nabi SAW di Ja'ranah contohnya. Dia melihat Nabi SAW bertawaf kan. Dan dia melihat bagaimana Nabi SAW ada beberapa peristiwa dengan Nabi SAW. Kemudian orang bertanya kepada dia kan, maknanya kau melihat Nabi SAW, fakaifa kana sifatuhu, bagaimana sifatnya, maknanya Nabi itu bentuk macam mana? Apa kata Abu Tufail? Kana abyad malihan muqassidan, maknanya Nabi itu putih-putih orang dia, putih-putih orangnya. Kemudian malih ni mukanya manis ya. Okey, mukanya manis. Malihan muqassidan ni mukanya menyejukkan kan. Itu sebab itu kalau dalam kitab dalam kitab antara tanda-tanda ahli syurga, wajhun malihun. Mukanya adalah sentiasa kita tengok tenang, bukan saja dia itu tenang, malahan kita tengok menjadi tenang. Betul. Kan? Tenang tu melimpah kepada orang lain. Jadi ada orang kadang-kadang muka berkerut, kita tengok kita pun berkerut juga. Kita pun stres kita pun stres. Jadi maka Nabi SAW maknanya malih. Malihan maknanya mukanya tu menenangkan, muqassidan. Jadi dia bukan takut, tapi dia tengok di belakang, tengok, dia merhati Nabi SAW. Dan ingatan dia ketika Haji Wida itu. Jadi itu antara orang beriman ni, bila hatinya tu tenang, terpancar ketenangan tu dalam kehidupan dia lah. So dia tenang-tenang sajalah ya. Ya, Ustaz. Dan adakah beliau ni Ustaz dari pedalaman yang bernama Ad-Dausi, Ustaz? Okey, maksudnya memang Abu Tufail ni ketika dia bukan berasal daripada betul-betul bandar daripada Madinah tu, ataupun dulu dipanggil sebagai bandar Madinah sebelum nama ditukar sebagai Madinah Yathrib. Yathrib Madinah Al-Munawwarah. Perkataan Madinah berasal daripada din. Agama Maksudnya sebab itu bila sebut bandar saja zaman dulu adalah ada berkaitan dengan ada satu belief system yang ada. Madinah Al-Munawwarah bandar. Kita sebut sebagai bandar lah, tapi maknanya tempat agama. Madinah tempat agama, Al-Munawwarah yang percaya. Jadi dia berasal daripada satu kawasan di luar daripada Yathrib ini. Tapi ketika maknanya Nabi SAW berhijrah, dia dengan bersama keluarganya berada di Madinah. Baik, Ustaz. Jadi banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah. Tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Abdullah, membicarakan tentang seorang sahabat iaitu Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook iaitu Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah Abu Tufail Amir seorang pemimpin kabilah yang disegani dan dihormati di kalangan pengikutnya? Yang kedua, adakah cara berdakwah yang beliau gunakan terhadap pengikutnya tidak mendapat sambutan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi pertama sekali Abu Tufail ni, oleh kerana dia para sahabat dan dia berada di Mekah dan mendidik mana orang-orang yang berada di Mekah, dia memang sangat disegani. Sebab itu satu ketika Ibnu Arabi, Nadir bin Arabi dia berkata qala kuntu bi Makkah. Satu ketika aku berada di Mekah.
fara'aitun nas mujtami'ina ala rajul. Aku melihat manusia ni ramai orang berkumpul. Berkumpul maknanya dengan satu orang. Faqultu man hadha? Aku bertanya, siapa dia ni? Faqalu, mereka ni semua berkata, hadha sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha Amir bin Wathilah. Maknanya dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia adalah maknanya Amir bin Wathilah. Mana Abu Tufail Amir bin Wathilah. Wa'alai izarun warda. Maknanya dia suka memakai satu kain yang berwarna kemerah-merahan. Kemudian famasastu jildahu, dia bawa salam. Maknanya Nadir bin Ibn Arabi ni salam dengan dia. Fakanat alyanu syai'. Maknanya lembut tangannya kan, lembut kulitnya tu. Maksudnya lembut kulitnya. Okey, jadi maknanya dia adalah satu apa yang dilihat oleh Nadir bin Arabi ni, satu orang yang sangat disegani. Orang semua berkumpul kat dia sebab orang nak patah-patah ilmu daripada dia. Sebab dia bukan saja orang alim, tapi orang alim yang cergas. Sebab tu walaupun umurnya telah panjang, dia antara orang yang sebab faris, penunggang kuda yang hebat. Jadi orangnya cergas sebenarnya, orangnya sihat. Jadi maknanya sebab tu maknanya ramai orang suka berkumpul, maknanya mengambil patah-patah butir-butir mutiara daripada Abu Tufail ini. Dan soalan keduanya itu, adakah cara berdakwah yang boleh gunakan terhadap pengikutnya tak dapat sambutan? Tidak seperti itu. Sebab ramai orang datang kepada dia. Cumanya kadang-kadang ada beberapa pendapat dia waktu tu agak keras kepada selepas Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali daripada Khulafaur Rasyidin. Selepas tu Bani Umayyah dia sebut. Jadi ada setengahnya dia sebab dia sahabat, dia banyak menegur maknanya kerajaan Bani Umayyah ketika itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang agak maknanya sebab dia menyokong kerajaan Bani Umayyah ketika itu, dia agak tidak senanglah dengan Abu Tufail. Tapi sebab dia adalah siqah, sadiqan, dia nak cakap, dia cakap. Dia adalah orang amal ma'ruf nahi mungkar kan. Ada orang tak senang ke apa, tapi dia cakap. Tapi ramai orang suka sebab nak mengambil buah-buah mutiara daripada apa yang disampaikan. Ya, betul Ustaz. Dan juga Ustaz, ramai yang keliru tentang adakah Abu Tufail ni juga meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar dan sahabat yang lain seperti yang diajukan oleh sahabat kita Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Apakah beliau pernah meriwayatkan hadis daripada beberapa orang sahabat, antaranya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Muaz bin Jabal dan lain-lain sahabat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Okey. Apa maksud hadis? Maksud hadis. Hadis adalah apa yang Nabi SAW sebutkan. Ataupun apa yang Nabi buat. Okey, apa yang Nabi buat maksudnya apa yang Nabi buat kemudian diriwayatkan diceritakan oleh orang yang melihatnya, itu juga hadis. Ataupun Nabi persetujui. Maknanya Nabi persetujui Nah, maknanya Nabi tak buat, tapi Nabi mempersetujui benda itu. Maksudnya sahabat-sahabat buat, Nabi mempersetujui benda itu. Maka itu dikata hadis Nabi SAW. Jadi hadis berkaitan dengan kalam ataupun perkataan Nabi SAW, Abu Tufail tidak ada meriwayatkan. Jadi sebab dia anak kecil, jadi maknanya apa yang Nabi sebut, banyak Nabi sebut, mana sahabat-sahabat besar lah yang mengingati, ada yang mencatat, mana mengingatinya dan menyampaikan kepada orang lain. Jadi Abu Tufail sebab dia anak kecil, dia lahir 3 Hijrah, Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijrah. Dia sempat bersama Nabi selama 8 tahun. Kan? Jadi maknanya hadis yang berkaitan dengan perkataan Nabi SAW, dia tidak meriwayatkan. Tapi dia meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan maknanya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada hadis yang diriwayatkan mengenai apa yang Nabi buat. Contoh macam ada satu hadis ini satu benda yang bagus yang kita boleh kita kongsikan. Abu Tufail mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ja'ranah. Maknanya dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ja'ranah, di satu tempat di Mekah, di Ja'ranah itu. Kemudian Nabi SAW dia melihat Nabi SAW yuqassimul lahman, membahagi-bahagikan daging-daging. Maknanya ada 9 Nabi agikan daging untuk makanan para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda. Wa kuntu ghulaman, aku waktu tu kecil lagi, kan dia sekitar umur 8 tahun sempat bersama Nabi SAW. Kemudian fa aqbalatum ra'atu badawiyah, maka datang satu orang wanita Badawi. Okey, maka kemudian
wanita ini menghampiri danat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam basatalah ridaahu fajalasat alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendangnya dan silakan duduk ibu, silakan duduk. Kemudian fakultu, aku bertanya. Maknanya dia berbisik kan. Kata siapa orang tu kan? Man hadhihi, siapa ni? Faqalu, maka para sahabat yang lain pun mengatakan bahawa hadhihi ummihi allati arda'athu. Dia adalah ibu yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Halimatus Sa'diyah. Dia adalah ibu yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian. Saya pernah satu hari dapat satu soalan kan. Dia kata, okey, Ustaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Maknanya kepada manusia, seluruh kehidupan dia, seluruh tingkah laku dia. Tapi bagaimanakah contoh Nabi bersama ibunya, ibu ayahnya? Sebab Nabi anak yatim. Nabi anak yatim. Kemudian Nabi anak yatim dan tak sempat dengan ayah dia. Begitu juga tak sempat lama dengan maknya. Kurang lebih mengikut ahli sirah, umur Nabi SAW 4 tahun. 4 tahun ni maknanya kecil lagi. Maka ibunda Nabi telah meninggal. Jadi macam mana kita nak contohkan Nabi SAW maknanya berbakti kepada ibu dan ayah dia? Okey. Jadi kalau kita lihat ayat wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata jangan kamu kata pada mak ayah. Ni uffin ni satu perkataan desusan. Dia bukan, kalau kita tengok terjemahan tahun 50-an, jangan kamu sebut pada mak ayah kamu cis. Cis. Sekarang ni tak ada orang nak cakap cis mak, cis ayah, tak ada perkataan. Tapi perkataan uffin ni bermaksud atadajjaru. Apa-apa desusan yang melambangkan tidak suka. Cek, cok, tak boleh. Jangan sebut. Okey. Wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata uffin. Uff ni atadajjaru, apa-apa perkataan melambangkan tak suka pada mak ayah. Dan mak ayah ni 5 mak ayah. 5 jenis mak ayah. 1 mak ayah kandung. Yang kedua mak ayah tiri. Yang ketiga mak ayah susuan. Yang keempat mak ayah mertua. Yang kelima mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. So maknanya berbuat baiklah kamu kepada mak ayah, 5 jenis mak ayah ni. 5 mak ayah ini dia ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bezanya satu je, hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Tapi hak dia dihormati, hak dia untuk kita raikan dia, kita rahmati dia, itu tak ada. Dan kita berbuat baik kepada 5 jenis mak ayah ni, mana kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selagi mana mak ayah ada, kita berbuat baktilah pada mak ayah. Kalau mak ayah tak ada, berbuat baiklah dengan mak ayah mertua. Nampak tak? Ada orang kadang-kadang dia rasa macam mak mertua ni mak ayah asing bagi dia. Sebab mak mertua, ibu ayah mertua macam mak ayah kita juga. Kalau mak ayah mertua tak ada, cari mak mertua baru. Tunggu rau je. Tunggu rau je. Itu maksudnya pada 5 jenis mak ayah yang lain. Itu laju Ustaz. Itu laju. Okey Ustaz, kita dah tahu dah yang Abu Tufail ni 8 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ada juga yang bertanya Ustaz, sebelum kita nak ajukan soalan tersebut, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Baiklah Ustaz, kita dah tahu dah iaitu Abu Tufail ini 8 tahun bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Ustaz, ada yang bertanya, adakah Abu Tufail ini merupakan generasi akhir yang lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Okey, jom kita tengok saya punya maksudnya kita berslide. Ustaz. Slide. Okey, jadi Abu Tufail dia 8 tahun sempat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia generasi akhir sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertama kali dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Haji Wida'. Dan Nabi SAW ada menyebut bahawa tidak ada nyawa yang akan hidup
pada 100 tahun daripada golongan sahabat maksudnya sekitar umur 100 tahun betul, maknanya akhirnya Abu Tufail ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam Abu Tufail yang terkenal bahawa tidak ada lagi di atas muka bumi ini waktu ketika nak wafat dia tu yang pernah melihat Nabi SAW selain aku. Jadi dia kata tak adalah golongan-golongan sahabat semua dah wafat dan meninggal di banyak tempat. Ada yang 3/4 sahabat wafatnya berada di luar kota Mekah dan juga Madinah. Mana ada yang sampai ke negeri China, ada yang sampai ke negeri China, contoh macam Abi Waqqas. Sayyidina Qas berada di Yugur, makam dia. Qutham Ibn Abbas berada di Samarkand. Kita tengok Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, contohnya. Kan kita tengok Ummu Harim berada di Cyprus, maknanya merata-rata. Jadi maknanya apa kata Abu Tufail, aku tidak ada lagi golongan atau orang yang terakhir selain aku yang melihat Nabi SAW. Jadi ini antara kata-kata Abu Tufail yang sangat terkenal dan sangat beruntung sebab beliau maknanya sempat melihat junjungan Nabi SAW dan mengambil maknanya kebaikan-kebaikan daripada apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi lakukan, daripada akhlak Nabi SAW kan. Sebab agama ni bukan semata-mata ilmu tapi lifestyle. Maksudnya dia lihat macam mana Nabi SAW meraihkan ibu susuannya tadi itu kan. Macam Nabi SAW membagi-bagikan daging dengan penuh kasih sayang dan sebagainya kan. Ini yang beruntungnya lah apa yang maknanya dicontohkan oleh Nabi SAW kepada golongan para sahabat. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz, soalan dari sahabat kita Al-Shal di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Selepas memeluk Islam, berapa tahunkah beliau dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan semasa perang Yamamah, adakah beliau pemegang bendera dan berjaya menentang Musailamah Al-Kazzab dan akhirnya beliau gugur syahid? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Okey. Selepas Nabi SAW wafat, ada beberapa orang yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Maknanya sedangkan Nabi SAW sebut bahawa ana khatimul anbiya, aku adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Selepas Nabi SAW tidak ada para Nabi dan para Rasul. Habis tu siapakah yang akan mengganti para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan kebenaran? Para ulama. Sebab itulah hadis Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama ni pewaris para Nabi. Okey. Jadi dan kata Nabi SAW, selepas aku, kata Nabi SAW, akan ada 30 orang yang akan mengaku Nabi dan juga Rasul. Jadi sedangkan mereka itu Al-Kadzab. Al-Kadzab ni maknanya sangat-sangat pembohongannya itu. Antaranya adalah satu orang selepas Nabi SAW wafat, namanya Musailamatul Kadzab. Satu Musailamah yang memang maknanya sangat pembohong kerana dia mengaku dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Dan Abu Tufail bersama-sama dalam maknanya dalam zaman Sayyidina Abu Bakar, tetapi beliau bukan gugur syahid ketika itu. Maksudnya dia bersama-sama Musailamatul Kadzab ni dalam zaman Sayyidina Abu Bakar. Lepas Rasulullah wafat, kemudian banyak golongan orang yang murtad, ada mengaku Nabi dan sebagainya. Jadi Abu Bakar menentang golongan murtad ini. Jadi walaupun bersama-sama, tapi beliau bukan yang syahid ketika dalam peperangan menentang Musailamatul Kadzab ini. Baik Ustaz, jadi itu antara sedikit orang kata biorata ataupun pengenalan Ustaz tentang Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi ini. Jadi kalau kita lihat tadi Ustaz, ada 5 ciri seperti yang telah Ustaz sebutkan, iaitu yang pertama thiqah Ustaz, yang kedua sadiq, yang ketiga alim, yang keempat syair, yang keempat faris. Jadi kalau kita lihat kepada 5 ciri ini, sudah pastilah Abu Tufail ni orang yang ada kelebihan Ustaz. Seperti yang diajukan oleh sahabat kita iaitu Zuhara di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kelebihan dan keistimewaan yang ada pada Abu Tufail bin Amir bin Wasilah Al-Laythi? Yang kedua, adakah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk syurga? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Zuhara atas soalan. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok ciri-ciri Abu Tufail tadi itu, yang 5 yang disebut dalam kitab, jadi maksudnya
kita boleh tengok unsur badan kita manusia ni dah ada 5. Habis saya melihat da'i, saya sedang melihat 5 da'i. Da'i melihat saya, sedang melihat 5 saya. Maksudnya ada 5. Apa unsur badan kita? Pertama, roh. Kan? Roh kita itu untuk unsur badan kita pertama. Yang kedua, unsur badan kita akal. Okey. Yang ketiga, unsur badan kita adalah hati kita. Yang keempat, nafsu. Dan yang kelima, jasad. Jadi maknanya, bila ibu kakak tuan-tuan melihat saya pada hari ini, tuan-tuan sedang melihat 5 saya. Okey. Jadi maknanya, dan kelima-lima ini kena sihat. Kan? Jadi tak dikatakan satu orang badannya ketak-ketak contohnya kan. Tapi nafsu tak sihat. Kan? Maknanya banyak buat benda-benda yang tak bagus. Okey. Tak dikatakan orang tu sihat tapi mental tak sihat. Sekarang kan banyak kan PKP ni banyak orang ada gangguan kesihatan mental. Betul. Maknanya kesihatan mental dia terganggu. Ada orang kadang-kadang sihat tapi hati tak sihat. Takut nak bagi tandas. Badan ketak-ketak ni bagi tandas kan. Temankan boleh, temankan. Takut hantu. Takut hantu. Okey. Daripada ciri-ciri Abu Tufail yang kata thiqah. Thiqah maknanya orang yang benar, maknanya rohnya itu sihat. Okey, dia tak ada tak nilah kira macam taklah macam roh ni adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siqah ni orang yang memang mengenal Allah dia akan jadi siqah. Okey, kemudian unsur unsur akal yang alim, maknanya unsur akalnya sihat. Unsur hatinya sihat, sadiqan. Kemudian unsur nafsunya sihat. Dan badannya juga sihat. Dia adalah faris penunggang kuda. Jadi kalau kita tengok apakah kelebihan, kalau saya nak tanya, sebut adalah bagaimana contoh sebagai orang yang sihat daripada kelima-lima unsur ini. Itulah golongan para sahabat. Dia bukan sihat pada angkat besi hari-hari begini, tapi roh tak sihat, kekosongan, kosong dalam. Maknanya keimanan dia ada, akal dengan ilmu, dengan nafsu dididiknya, begitu juga dengan hati maknanya diuruskan. Emosi ni kena urus. Dan juga fizikalnya itu kan. Itu antara kelebihan lah yang ada kepada Abu Tufail. Kesihatan tu. Okay. Tadi saya ada sebut tentang doa Abu Tufail. Mungkin kita boleh bahas lebih terperinci seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Siti Nurbaya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah maksud doa, Ya Allah jadikanlah baginya satu tanda bukti kebenaran doa daripada Nabi Muhammad SAW yang dimohon oleh Abu Tufail untuk mendoakannya, mengajak orang untuk memeluk dan memasuki agama Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ada 2 emoji Ustaz, satu bunga, satu muka nampak gigi. Saya ambil yang nampak gigi, Ustaz ambil bunga lah sebab Ustaz mak bunga. Okey Ustaz, silakan. Okey, ibu kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian. Okey. Daripada soalan ini ada satu benda yang menarik untuk kita kongsi. Para sahabat dia mendapat doa daripada Nabi SAW. Itu satu benda yang sangat untung. Contoh dia, Abu Tufail. Bagaimana dia doakan, aku ya Rasulullah, Rasul doakan, jadikan dia sebagai bukti. Sebagai tanda untuk orang ajak berislam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur dia. Dan banyak lagi sahabat-sahabat ada masalah bertemu Nabi SAW, Nabi doakan dia. Dan dia berjaya. Banyak kisah-kisah sahabat didoakan oleh Nabi SAW. Dan doa itu mustajab dan Allah bagi terus. Jadi maknanya ini antara doa yang didoakan oleh Nabi SAW. Soalannya adalah, kita macam mana? Kita macam mana? Kita kan umat Muhammad. Kita nak juga doa daripada Nabi SAW. Kita nak juga doa yang mana dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tahu ketika kita umat Muhammad ni, maknanya ketika Nabi ada, Nabi boleh doakan. Sedangkan doa itu sangat penting. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Habis Nabi dah tak ada, kita macam mana? Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta seluruh umat Muhammad ada peruntukan doa mustajab. Tidak pernah diberi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad sahaja, doanya dijamin akan mustajab. Allah sebut dalam Quran benda ni, Allah rakam dalam Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah aku akan mustajabkan. Para ulama membahaskan mengenai benda ini, bermulalah adab dia, sebab Nabi minta adab dia bermulalah dengan selawat pada Nabi SAW. Sebab itu kita di Malaysia diajar. Kalau nak berdoa dengan tak langsung, sebenarnya kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Adab dia sebab Nabi minta. Jadi para ulama membahaskan ayat ini macam mana mulakan doa itu dengan selawat kepada Nabi SAW. Sebab Nabi mintakan, tidak pernah diberi pada umat terdahulu
ada peruntukan doa mustajab kecuali umat Muhammad saja. Subhanallah. Jadi maknanya kita doa para sahabat didoakan. Nabi kita macam mana? Kita nak juga doa Nabi. Kita nak juga. Macam mana kan? Maka Nabi doa minta kepada Allah sampai Allah bagi benda itu. Jadi maknanya cumanya kadang kita tertanya-tanya. Kita tertanya kan. Aku doa berbuih-buih mulut tak mustajab pun. Okey, kita kena faham. Satu, Allah bagi. Cara Allah bagi bagaimana? Allah bagi memustajabkan doa seseorang dengan 3 cara. Yang pertama, ada kita minta A, Allah bagi A. Itu kita minta, itu yang kita dapat. Yang kedua, ada kita minta A, Allah bagi B. Kita tak pernah minta B, Allah bagi B. Saya pernah jumpa ibu-ibu kakak sekalian. Satu orang kata, Ustaz, saya daripada muda, Ustaz. Saya doa minta jadi jutawan, Ustaz, tapi tak jadi jutawan, Ustaz. Saya pernah daripada muda, minta jadi jutawan, tak jadi jutawan. Okey, umur apa je? Umur 70, Ustaz. Oh, ya ke? Tapi okey, Ustaz. Rumah ada, kereta ada, anak-anak semua masuk universiti. Alhamdulillah, semua okey. Tapi tak jadi jutawan, Ustaz. Kan? Kawan-kawan banyak dah padam dah, Ustaz. 70 tahun apa nak dah padam, dah padam, Ustaz. Saya kata, Ji, Allah sedang memustajabkan doa Haji. Minta jadi jutawan, Allah bagi kesihatan. Kan? Apa guna minta jadi jutawan 50 tahun jadi jutawan 51 stroke duduk macam ni. Stroke kan. Yang menggunakan kekayaan tu banyak anak isteri stroke macam ni kan. Rugi kan. Jadi Allah bagi minta, Allah kadang-kadang ada kita minta A, Allah bagi B. B walaupun kita tidak minta. Dan yang paling kadang-kadang kita tanya ada kita minta A, Allah bagi C. C itu jalan nak dapat A. Lagi panjang lagi tak faham. Ada satu kisah saya mungkin nak cerita satu kisah. Ini cerita pasal doa yang daripada di mananya didoakan Nabi SAW kan. Tapi maknanya ada satu orang. Okay, siapa biasa dekat Shah Alam, dari Masjid Negeri Shah Alam. Tapi Masjid Negeri Shah Alam tu dia ada roundabout. Okey. Ada tu orang budak ni, dia ni umur dah agak banyak lah. Selalu berdoa, ya Allah tolonglah Tuhan, aku nak cari isteri solehah. Tapi tak tahu nak cari kat mana. Tak tahu, aku nak cari solehah. Umur ni dah agak lanjut dia. Nak cari tak tahu macam mana. Habis berdoa, turun dekat roundabout Shah Alam tu, datang Minah Rempit. Bawa motor, terlebih langgar budak ni. Jatuh, tangannya luka besar. Okey. Orang bawa dekat hospital. Dekat hospital tertanya-tanya dia, Tuhan, aku minta isteri solehah, kenapa Minah Rempit yang datang? Kan tertanya-tanya tak faham. Betul. Okey, jadi rupanya yang rawat dia, yang basuh luka dia, yang jahit luka dia, satu orang doktor yang baru grad. Doktor tu tengok bagus abang ni kan. Sakit pun tak banyak kerenah. Waktu nak discharge daripada hospital, doktor tu tanya dia, bang, nak jadi suami saya tak bang? Kadang-kadang kita minta, ya Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Jadi mudah-mudahan tidak ada lah kru-kru semua keluar nanti nak bercita-cita di langgar motor di depan. Nanti Ustaz hantar location rombak tu. Share location Tapi nak ceritanya, tidak pernah diberi kepada umat terdahulu kecuali umat Muhammad, doanya ada jaminan mustajab. Subhanallah. Sebab itu banyak berdoa. Jangan putus asa berdoa kita umat Muhammad. Seperti mana para sahabat itu didoakan Nabi SAW untuk mereka. Kita macam mana? Kita berdoa juga, mulakan adabnya dengan selawat pada Nabi SAW. Baik Ustaz, jadi kita kena banyakkan berdoa. Ada orang kata, kenapa kau tak doa? Yang dulu pun belum dikabulkan, nak doa lagi. Jadi perlukan kepada doa. Baik Ustaz, kalau kita lihat antara ciri Abu Tufail ini ialah syair, iaitu bahasanya cantik. Jadi bagaimana Ustaz kita nak didik kita lah untuk berbahasa dengan bahasa yang cantik Ustaz, lagi zaman sekarang ni? Sebenarnya dia berkaitan dengan kemahuan kita macam mana nak berbahasa tu. Sebab ada orang kadang-kadang nak rasa bahasa macam cool kan, maka bahasanya sangat pelik dan sangat kotor jadi maknanya orang yang gentleman ataupun akhlak tinggi itu adalah bab kata pepatah bahasa Inggeris kan, manners make man. Maknanya dengan manners yang membentuk seorang itu menjadi lelaki. Ataupun dalam bahasa agamanya akhlak lah yang bentuk insaniah itu. Antara akhlak ni adalah dengan lisan. So maknanya kita perlu memperbaiki lisan kita. Ada orang cakap, saya ni Ustaz, mulut je jahat Ustaz, hati baik Ustaz. Tak, bukan Maknanya mulut jahat is jahat lah. Maksudnya baikilah. Walaupun hati kita baik, alhamdulillah tu dah bagus. Lisan kena baiki. Sebab di antara
banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, kata Nabi SAW, adalah dua lubang. Lubang mulutnya dan lubang kemaluan dia. Lepas tu mulut ni banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka. So jadi maknanya dengan mulut kita masuk syurga, dengan mulut seorang tu belum masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Sebab tu saya pernah teringat satu kata-kata Imam Ghazali pernah ditanya kepada muridnya, apakah yang paling tajam? Lalu kata Imam Ghazali ialah lidah kita. Sebab itu jaga lidah kita, insya-Allah kita akan terjaga. Baiklah, kita lihat seketika. Selepas ini kita akan bersambung di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit. Jangan ke mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Jadi sebarang persoalan boleh saja terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, soalan seterusnya yang kita nak raikan dari sahabat kita Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kedudukan para sahabat ini di sisi baginda berbeza mengikut amalan-amalan atau sumbangan-sumbangan mereka? Malah adakah makam mereka juga berbeza? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebenarnya Nabi membentuk 8 golongan sebab ada 8 golongan yang membahu ummah. Ummah Islamiah dibina ataupun diperkukuhkan oleh 8 golongan. Golongan pertama adalah kehebatan para pemimpin. Saya baca cepat dulu, kita tengok sahabat-sahabat. Yang kedua adalah ilmu para ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, pekerja. Yang keempat adalah darah para syuhada. Yang kelima adalah doa para solihin, orang-orang soleh. Yang keenam adalah kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Yang ketujuh adalah harta orang-orang kaya, harta para agniya. Dan yang ke-8 adalah rahim wanita solehah. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW membentuk 8 golongan dan sahabat-sahabat ni dengan watak dia ada 8 golongan ini yang membawa ummah. Sebab itu kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali orang yang awal masuk Islam, tetapi kenapa tidak banyak meriwayatkan hadis? Kan? Sebab apa? Nabi memang gila mereka jadi pemimpin. Golongan pertama. Golongan kedua ilmu para ulama. Contoh macam Ibnu Abbas contohnya. Ibnu Abbas, anak kecil. Abu Hurairah contohnya. Abu Hurairah sama juga Islam di Madinah. Hanya beberapa tahun sempat dengan Nabi SAW. Tapi Nabi didik sebagai ulama. Golongan ketiga peluh para amilin. Amilin ni mana pekerja yang bangunkan ekonomi Islam. Contoh macam Abdurrahman bin Auf. Contoh macam Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit, dia tidak berperang. Tapi duduk di Madinah mengajarkan anak orang Islam membaca dan menulis. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit. Golongan keempat adalah darah para syuhada. Kita kenal nama contoh macam Khalid ibn Walid. Kita kenal nama contoh macam Usamah bin Zaid. Golongan kelima adalah doa para solihin. Okey, dari Madinah, kalau kita lihat Madinah, di belakang Masjid Madinah dulu ada dipanggil golongan Ahli Sufah. Ahli Sufah ni kerja dia beribadah dan berdoa. Dia nak pergi perang pun badan kurus, macam kecil kan orangnya kan. Jadi maknanya okey, kerja dia adalah beribadah dan berdoa. Golongan yang kelima. Golongan keenam adalah harta para aghnia. Ini pendakwa, maknanya peniaga-peniaga. Dia berniaga betul-betul, balik bawa zakat, bawa infak, bawa sedekah. Maknanya dia berniaga betul-betul. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz, saya dah malas nak berniaga lah Ustaz. Saya nak duduk masjid je. Tak, kita ada bidang kita. Okey. Golongan ketujuh adalah kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kita lihat makam para sahabat, contoh Abdullah bin Abi Waqqas di Guangzhou, China.
Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Subhanallah. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Ya. Ini kehebatan para da'i. Golongan ketujuh adalah rahim wanita solehah. Maknanya wanita-wanita yang mendidik anak-anak menjadi orang-orang soleh dan solehah. Jadi maknanya para sahabat adalah maknanya 8 golongan ini dibentuk oleh Nabi SAW. Yeah. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 8 golongan ini juga adalah bersatu. Maka sahabat tetap kuat. Kemudian diganti dengan zaman Umayyah. Umayyah tetap kuat sampai 132 Masihi, 8 golongan dipecah. Bila pemimpinnya tidak bijaksana, ulamanya mengampu, bila amilinya pemalas, bila syuhadanya pengecut, bila orang soleh terpisah di bukit-bukit dan gua-gua, pendakwah tidak hebat, bila orang kaya nafsi-nafsi dan wanita rosak ummah. Betul. Maka Abu Saffah gabungkan 8 golongan, berjaya menyatukan ummah dan membina kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah 8 golongan ini bersatu sampai hujung-hujung kerajaan Bani Abbasiyah 8 golongan terpecah habis. Maka Utsman Al-Ghazi menggabung 8 golongan ini dan berjaya membina kerajaan Bani Utsmaniyah. Tahun 1924 kerajaan Bani Utsmaniyah dipadam daripada sejarah. Kita tengok apa terjadi. 8 golongan ini terpecah. Tapi bila kita sebut macam mana nak kuatkan Islam, kita kena cari 8 golongan ini. Kita ada bidang kita. Saya ada bidang saya, betul. Ustaz ada bidang ustaz, ibu-ibu, kakak ayah, semua kita ada bidang kita masing-masing. Yang memimpin betul-betul. Betul. Yang berniaga betul-betul. Yang membangunkan fardu kifayah, bangunkan betul-betul. Sebab ini apa yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim wa radha. Sebab tu para sahabat dia bukan terbeza kelebihan dia. Dia diletakkan di tempat yang betul. Dan mereka berbakti dengan apa kelebihan ada pada mereka. Yeah. Jadi sebab itu hari ini kita adalah orang yang membahu ummah. So, berada di bidang kita masing-masing, buatlah sebaik mungkin untuk ummah Islamiah. Betul Ustaz, Islam akan kuat jikalau kita semua mainkan peranan masing-masing Ustaz. Betul. Dan Ustaz, kalau kita lihat ciri yang seterusnya Abu Tufail ini ialah berilmu Ustaz, berilmu yang boleh kita kaitkan dengan satu soalan yang diajukan oleh Hanawan Cik di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, adakah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi dikenali juga dengan panggilan Abu Tufail sahaja, seorang penyair dan pemimpin Bani Kinanah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sempat mengenal Rasulullah SAW selama 8 tahun dan memilih untuk tinggal di Mekah sehingga wafat? Yang kedua, adakah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi seorang penghafal Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hanawan Cik atas soalan. Okey, pertama sekali soalan pertama memang beliau adalah satu pemimpin kaum dia, kan? Sebab itu maknanya orang berilmu, bila orang berilmu ni dia memimpin lah. Nak jadi pemimpin ni dalam Quran Allah sebut ada 2. Maksudnya kisah Jalut dan Talut, Allah cerita kisah dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Talut sebagai pemimpin Bani Israel sedangkan banyak lagi bangsawan-bangsawan? Kenapa? Kerana kekuatan al-aql wal jism. Mana akalnya kuat, mana ilmu dan jisim. Jisim ni bukan saja kuat tapi kena ada gaya pemimpin. Betul Ustaz. Karakter Ustaz. Ada karakter pemimpin. Dia kena ada akal kuat dan ada gaya pemimpin. Sebab tu pemimpin sekarang dunia pun kalau nak jadi pemimpin dia ada kursus body language dia kan. Mana kena ada gaya. So Quran sebut tu benda tu. Jadi maknanya dia pemimpin. Mana kekuatan akal dia ada dan dia ada gaya, ada karakter, ada watak atau pemimpin. Okey, adakah dia menghafal Quran? Menghafal Quran ni memang menjadi satu budaya, satu kebiasaan bagi orang terdahulu. Kecil-kecil dah hafal Quran. Para sahabat ridwanullahi alaihim rata-rata menghafal Quran. Walaupun kadang-kadang ada yang tak full 30 juzuk tapi rata-rata penghafal Al-Quran. So sebab tu bukan sahaja mereka menghafal Quran, mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu benda kebiasaan. Dan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada sekolah tahfiz kan. Orang hafal Quran ni biasanya nur Quran tu ada. Ini umumnya lah. Maknanya memang macam mana dia tersasar pun akhirnya dia pandai cari jalan balik. Sebab dia ada Allah sebut dalam Quran kan, Quran tu dia ada hidayah kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Maknanya petunjuk bagi di manusia.
Kita tak kira lah orang kadang-kadang apa budak tahfiz ni kan. Nama budak tahfiz tapi jadi mak rempit kan. Tapi dia jadi mak rempit, dia akhirnya dia tahu jalan nak balik, bukan jalan balik merempit ya. Tapi jalan nak balik jadi baik tu tahu. Yeah. Berbeza orang tak ada langsung panduan dia macam mana nak jadi baik dia tak tahu. Tu jadi maknanya anak kita ni kalau tak menghafal 30 juzuk pun hantarlah sekolah agama sekolah agama ni memang insya-Allah dia bawa, dia tahu nak jalan balik. Kalau tersasar pun tahu jalan nak balik tu. Betul Ustaz. Jadi kalau ada di kalangan anak kita nak hafal Al-Quran, kita silakan Ustaz kita bagi dia hafal Al-Quran. Baik Ustaz, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang telah kita belajar dari Ustaz Muhammad Abdullah tentang Abu Tufal, antaranya siapakah beliau, apakah ciri Abu Tufal, dan sekarang Ustaz kita nak tahu juga tentang bagaimana kita ini nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita lihat sahabat ni Ustaz, golongan yang terlalu mencintai Rasulullah. Jadi bagaimana cara terbaik untuk kita ini menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah? Okey. Saya suka nak berkongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tufail ni. Apa kata Abu Tufail? An Abu Tufail qala qultu li Ibn Abbas. Maka Abu Tufail kata, satu hari aku dengan Ibn Abbas. Okey. Selain daripada Abu Tufail, ada 4 lagi sahabat kecil yang memang dididik oleh Nabi SAW, namanya Abdullah, atau dikenal sebagai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dengan juga Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair. 4 orang Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. 4 ni memang antara Nabi didik, dikenal sebagai Ibnu lah. Okey. Qultu kana maknanya maknanya aku li Ibn Abbas, Ibn Abbas sama dengan Ibn Abbas. Kemudian apa kata Abu Tufail, inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas, maka kata Ibn Abbas, fasibhu li. Okey. Angle kau tengok macam mana? Okey, sebab Ibn Abbas sempat dengan Nabi SAW juga. Ya, betul. Maknanya ceritakan kat aku macam mana Nabi SAW ini. Maka apa kata dia? Qultu ra'aituhu indal Marwah. Aku nampak dia dekat Marwah, kan Safa Marwah tu, tempat orang sa'i tu. Kan, ala naqah, di atas unta, wa qad kathura nas alaihi, maknanya banyak manusia bersama Nabi SAW. Maka kata Ibn Abbas, dzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu la yuda'una anhu. Itulah Nabi SAW. Orang tidak akan meninggalkan dia, para sahabat tidak akan meninggalkan dia. Okey, kita lihat satu kisah ketika perang Badar. Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Perang Badar ni, Nabi SAW bukan nak pergi berperang sangat. Para sahabat kan dia berhijrah, tinggal semua harta-harta. Jadi orang kafir, dia kata, kita dapat modal percuma ni. Dia pecah masuk rumah-rumah Islam, ambil harta, nak pergi berdagang, pergi ke Syam. Jadi maknanya, nak senang faham, Mekah ni macam Kuala Lumpur, Madinah ni macam Kedah. Syam ni macam Bangkok. Jadi maknanya nak pergi ke Syam, mesti melalui Madinah. Kalau nak pergi ke Bangkok, mesti dan darat, mesti akan lalu Kedah. Maka sahabat kata, wahai Rasulullah, boleh tak kita tahan kafilah perdagangan ni? Kita bukan nak ambil harta dia, kita ambil hak kita je. Janganlah melampau sangat, ambil modal percuma, pecahkan rumah kita, ambil emas-emas kita, pergi berdagang pula kan. Boleh tak? Maka Nabi kata, okey, boleh. Nabi setuju. Maka Nabi SAW bergerak daripada Madinah, pergi ke Badar 160 km. Nabi tak jangka akan berlaku peperangan. Nabi kata nak ambil saja. Rupanya orang kafir, sebab modal dah banyak, diupah 1000 guard. 1000 orang pahlawan. Okey, sebab harta banyak ni, tolong jaga. Jadi ketika Nabi berada di Badar, kafilah Abu Sufyan dah lepas kawasan itu. Yang tinggal guard dia. Itulah berlaku peperangan Badar. Jadi ketika itu Rasulullah ada 2 kuda. Para sahabat kata apa? Mula para sahabat kata apa? Rasulullah kata apa? Okey, ginilah para sahabat. Kita bukan nak perang. Kita nak ambil harta kita balik. Tapi harta dah terlepas. Orang kafir ni nak aku. Tak apa, biar aku serah diri. Kau semua baliklah. Balik lah. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidak akan meninggalkanmu seperti mana Bani Israel meninggalkan Nabi mereka Musa AS. Subhanallah.
Ketika Nabi Musa penat-penat dah bawa keluar daripada Mesir nak pergi Baitul Maqdis, kan dah selamatkan daripada Firaun. Yeah. Kemudian nak masuk Baitul Maqdis, mereka dengar orang Baitul Maqdis nak lawan mereka, maknanya berlaku peperangan. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, kau pergi seorang-seorang perang dan menang panggil kami. Oh, banyak cantik. Demi Allah, wahai Muhammad, kami tidak akan meninggalkan Nabi kami seperti mana Bani Israel meninggalkan Nabi mereka. Subhanallah. Maka apa kata sahabat pula, wahai Rasulullah, kita ada 2 kuda. Kau dengan Abu Bakar baliklah ke Madinah, mana biar kami yang maknanya berhadapan dengan Badar, dengan tentera Badar. Apa pula kata Nabi SAW? Kita datang ke Badar bersama-sama, kita akan pulang bersama-sama. Mari kita berhadapan dengan mereka. Innahum aktsaru minna adadan, walakinnana bil iman aktsaruhum quwwatan. Subhanallah. Walaupun mereka kita lebih banyak bilangan, tetapi kita dengan iman lebih kuat daripada mereka. Jadi maknanya, apa kata Ibn Abbas? Dzaka Rasulullah SAW. Itulah Nabi SAW. Para sahabat tidak pernah meninggalkan mereka. Okey. Jadi nak ceritanya bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Soalannya, bagaimana kita? Ya. Nabi dah tak ada, kita banyak meninggalkan Nabi daripada hati kita. Hati kita pun tak ingat Nabi SAW. Subhanallah. Sebab itu, bagaimana cara nak mencintai Nabi? 3 cara. Pertama, memang kena kenal Nabi SAW. Sebab, maknanya bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Betul. Yang kedua, banyakkan selawat Nabi SAW. Yang ketiga, banyakkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan tinggalkan Nabi di hati kita. Jangan tinggalkan Allah di hati kita. Kan? Biar dia bersemat, ada rasa sayang. Kerana Nabi itu sangat sayang kepada kita. Nabi doa kepada kita banyak. Sebab itu ketika Ibnu Abbas, Ibnu Tufail, akhir-akhir hayat dia, apa kata Ibnu Tufail? Tak ada orang yang tinggal pernah melihat Nabi kecuali aku. Menangis Abu Tufail. Maknanya tak adalah orang lain yang pernah melihat aku. Melihat Nabi kecuali aku. Menangis Abu Tufail. Sebab habis dah orang semua. Makulah aku orang terakhir melihat Nabi SAW. Biarlah kecintaan aku ni kamu semua rasa. Menangis Abu Tufail. Biar kecintaan aku. Sebab aku pernah tengok Nabi SAW. Kana malihan muqassadan. Maknanya wajahnya sangat-sangat menenangkan. Dan menangkan orang melihat dia. Itu macam mana cara mencintai Nabi SAW. Para sahabat tidak pernah meninggalkan Nabi. Kita umatnya kadang-kadang selalu tinggalkan Nabi. Betul. Daripada hati kita. Sebenarnya banyakkan selawat, banyakkan kenal Nabi SAW, dan banyakkan sunnah-sunnah Nabi SAW semampu yang kita boleh. Biar besok ke akhirat Nabi mengenali kita kerana ada kecintaan itu di hati kita. Baik Ustaz, jadi 3 amalan yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kenal Nabi. Yang kedua, selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang ketiga, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Tadi Ustaz ada sebut tentang peperangan. Ada satu soalan yang boleh kita kaitkan tentang kenyataan Ustaz tadi dari Hasnain Wahid. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Abu Tufail disepakati sebagai sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia dengan umur panjang dan beliau wafat pada tahun 110 Hijrah. Soalan saya Ustaz, adakah Abu Tufail terlibat sama dengan Rasulullah SAW dalam semua peperangan bersama Rasulullah dan di mana beliau dimakamkan setelah kewafatan beliau? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey. Ustaz. Pertama sekali, beliau adalah orang yang memang Nabi doakan dan panjang umur dia, Masya Allah kan. Sebab tu saya sebut tadi, untung mereka para sahabat ni dia dapat peluang berdoa, doa direct Nabi SAW. Kita pun nak juga, jadi Nabi doa, nangis, Nabi doa minta, dan Allah bagi tau. Tak pernah bagi umat terdahulu kecuali Imam Muhammad ada doa mustajab. Okey. Jadi kemudian Abu Tufail tidak mengikut semua peperangan Nabi SAW. Sebab dia lahir pun pada tahun 3 Hijrah ketika perang Uhud. Di mana tak sempat bersama banyak peperangan Nabi SAW. Jadi maknanya dia hanya sempat ketika ikut Nabi SAW Haji Wida, dan ketika itu ada perang Hunain. Hanya itulah perang yang bersama Nabi, dan dia pun seorang budak, hanya berada di belakang. Membantu dengan bersama wanita, membantu sahabat-sahabat yang luka. Maknanya itu tugasan dia. Dia tak sama-sama di barisan hadapan. Tapi selepas Nabi SAW wafat, ketika dia dah mula dewasa, dia antara orang yang banyak menyertai peperangan-peperangan untuk sama-sama mempertahankan Islam. Ketika lepas zaman Nabi SAW, ada 2 kerajaan besar berjaya diislamkan dan 2 laluan besar. 2 kerajaan besar adalah Rom dan juga Parsi. Okey.
Dua laluan besar dunia adalah Silk Road, laluan sutra, dan Spice Road, laluan rempah. Silk Road mana? Bermula di Xi'an. Xi'an ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada Khiva pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Laluan itu berjaya diislamkan. Xi'an sampai sekarang banyak orang Islam kat Xi'an. Xi'an dulu adalah ibu kota China sebelum bertukar ke Beijing kurun ke-16. Laluan rempah mana? Laluan rempah bermula daripada Guangzhou. Kalau sekarang Guangzhou melalui kita Nusantara ini. Maknanya Selat Melaka, kemudian Aceh, kemudian ke Goa India, kemudian pecah pada dua. Rom dan juga Parsi. Di mana ini laluan kita termasuk dalam laluan rempah. Dia panggil Spice Route yang berjaya diislamkan oleh para sahabat. Subhanallah Ustaz. Okey Ustaz, kita lihat antara ciri lain juga Abu Tufail ini ialah sadiq Ustaz, benar. Kalau kita lihat pada situasi pada hari ini Ustaz, pada hari ini kalau kita lihat terlalu banyak perkara yang celaru Ustaz. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan perkara tersebut untuk membezakan mana yang betul dan mana yang salah Ustaz. Silakan. Okey, selaku manusia, satu benda kekuatan mental yang kita ada apabila dapat satu berita, nak pegang atau nak menyebarkan. Memang susah. Katakan ada kita dapat satu berita, benda tu tentang keaiban orang. Apa ujian dia? Kita gatalnya mulut dah kongsi, gatalnya mulut. Itu manusia. Betul. Tapi Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menyimpan keaiban orang, maka nanti Allah akan simpan keaiban dia. Itu kena pegang sudut iman dia. Sebab itu maksudnya, dapat keaiban, kalau betul itu tak betul ke, ada masalah dan sebagainya, maknanya kongsikan secara skala kecil pada orang tertentu. Untuk menyelesaikan masalah ke, maknanya mungkin ada penguasaan yang boleh untuk dicegah ke. Bukan umum semua, bukan begitu. Itu bukan akhlak dia, itu bukan adab dia. Dan memang kita ingat pada hari kita kan memang kata itu ujian hati. Syaitan pun bisik-bisik, apa lagi kongsilah. Syaitan kan bisik punya. Jadi kekuatan iman kita dan kekuatan mental kita tahan. Tak nak. Aku tak nak biar satu hari nanti aib aku Allah tutup. So jangan nak cerita-cerita kat orang, dapat benda. Kongsikan pada seorang tertentu yang boleh menyelesaikan masalah. Bukan umum semua. Itu yang benda kita kena nak faham panduan dia lah. Betul Ustaz. Jadi dapat sesuatu Ustaz kena tabayun Ustaz. Kena selidik adakah benda itu benda yang betul untuk kita sebarkan. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan berkenaan topik kita pada pagi ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian. Okey, kesimpulan yang boleh kita kongsi pada hari ini. Hari ini kita kongsikan satu orang sahabat iaitu Abu Tufail Amir bin Wathilah bin Abdullah bin Umair Al-Laythi. Jadi maknanya satu orang sahabat yang terakhir melihat dengan matanya. Ra'aitu bi'aini, aku lihat dengan mata aku sendiri Rasulullah SAW. Dan apa kata dia? Tidak ada orang yang terakhir yang melihat Nabi SAW kecuali aku ketika di akhir-akhir hujung hayat dia. Dia sampaikan benda itu bukan sebagai satu maknanya rasa bermegah, tidak. Tapi nak ceritanya apa yang aku pernah lihat Nabi SAW dan rasa kecintaan ini kamu rasalah juga. Supaya apa? Supaya kita semua ini hidup di dunia dan kita orang Islam jelas. Kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dan di mana tak ada siapa tahu. Yang boleh diusahakan bagaimana. Adakah husnul khatimah ataupun sebaliknya. Bercita-citalah untuk kita berhadapan ataupun menghadap Allah dengan husnul khatimah. Dan berdoalah mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, kita berbincang di Tanyalah Ustaz. Satu hari nanti kita direzekikan berhimpun bersama Nabi SAW, seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin Ustaz. Dan sebagai penutup program pada pagi ini Ustaz, doa ringkas silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Amin. Berikan kepada kami kesihatan dan kesembuhan
di atas segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Amin. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Amin. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Amin. Berikan kepada kami kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah. Amin. Seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada seluruh sahabat ridwanullahi alaihim wa arda ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Rahmatilah orang yang meninggal di kalangan kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa orang yang bersalah di kalangan kami, ya Allah. Amin. Tutuplah keaiban kami dan keaiban seluruh kaum muslimin sekaliannya, ya Allah. Bantulah segala urusan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Abdullah atas perkongsian pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman dan juga panelnya Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim tentang surah Fussilat ayat 9 hingga 12 bermula jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, hari Khamis hari baru, ukir senyum semanis madu, orang pandang takkan jemu, buang segala rasa cemburu. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.